A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka majlis hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat. Saya minta maaf sangat hari ni saya lewat hari ni. Allah uji sikit dengan kesihatan. InsyaAllah okey. Seperti yang dijanjikan, untuk bulan ini kita akan mula untuk meneroka dan mengembara surah yang baru selepas kita habis surah Yusuf bulan lepas. Jadi surah ini dia menarik sebab surah ini dia ada banyak perkara tentang persediaan kita menghadapi dunia sekarang yang semakin berakhir. Maksudnya dah nak habis dah dunia kita ni. Bekalan-bekalan untuk kita nak lalui hari-hari kita dekat akhir zaman ni. Okey, tapi sebelum saya nak pergi dekat part situ, saya rasa kan saya kena cerita jugalah sikit sebab kan kita nak bulan Ramadan kan. Sikit je saya boleh ke? Boleh sikit and then baru kita masuk surah Al-Kahfi ni. Sikit je beberapa pesanan untuk diri saya dan juga untuk semua berkenaan dengan nak masuk bulan Ramadan ini. Pertama sekali, lebih kurang berapa hari kalau nak kira-kira bulan Ramadan? 6 hari ada. Lebih kurang 6 hari perasan tak imam takkan tinggal satu doa ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Okey, betul. Fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Kenapa perkataan wa balighna, sampaikanlah kami? Sebutan doa ini seakan-akan sangat desperate. We desperately nak sampai dalam bulan Ramadan. Kenapa? Sebab orang yang berada dalam bulan Ramadan ini, peluang berada bulan Ramadan ini adalah pilihan Allah. Hanya orang yang dipilih Allah saja boleh sampai. Berapa ramai orang yang dia rasa dia boleh sampai Ramadan lagi 6 hari, tapi pagi tadi Allah telah ambil nyawa dia. Dan kita pun tak ada jaminan pun kita boleh sampai pada bulan Ramadan yang 6 hari lagi, tak ada jaminan. Sebab tu kita mohon sungguh-sungguh pada Allah. Kenapa Sebab kalau dapat masuk bulan Ramadan, bernafas dalam bulan Ramadan, dapat melalui dalam bulan Ramadan ini, dia punya level sudah jauh daripada orang yang tak dapat masuk. Walaupun orang yang tak dapat masuk itu amalan dia lebih. Contoh, saya tak tahu lah saya pernah cerita ke tak, saya ulang balik untuk kita punya refreshment tentang mimpi seorang sahabat, Abu Talhah. Dia bermimpi dengan 2 orang sahabat, dua-dua dah meninggal, satu ni syahid, satu meninggal setahun selepas itu. Tapi yang meninggal setahun selepas itu yang masuk syurga dulu, yang syahid masuk kemudian. Dia tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa yang B masuk dulu, A kemudian, bukan ke A syahid? Maka apa kata Nabi, apa yang peliknya? Sebab bukankah yang B tadi itu, walaupun dia meninggal biasa bukan syahid, tetapi telah pun melalui satu Ramadan lebih daripada yang A. Maka disebabkan dapat lalui satu Ramadan lebih saja daripada A, walaupun itu mati syahid, dia masuk syurga dulu. Maka Allah bagi peluang kita masuk Ramadan sebab Allah tahu kita ni banyak perkara yang perlu diperbaiki. Banyak lagi dosa-dosa kita yang kita perlu untuk cuci. Tuan-tuan dan puan, ni pesan untuk saya. Kalau bulan Ramadan, bulan apa lagi yang kita nak tunggu untuk bersihkan diri kita? Ada ke bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan untuk nak bersihkan diri kita? Ada ke bulan yang lebih baik daripada Ramadan untuk kita nak berubah? Ada tak bulan lain yang lebih baik daripada bulan Ramadan untuk kita nak belajar Quran dan baca Quran lebih? Tolong sebut kat saya tentang bulan apa lagi lebih baik dari Ramadan. Kalau Ramadan tak mampu untuk mengubah kita, bulan apa lagi nak ubah kita? Tak ada dah malam lebih baik daripada malam Al-Qadar yang ada dalam bulan Ramadan tu untuk ubah kita.
So kalau tak take opportunity, kita risau, kita tak ada peluang nak berubah lagi. Jadi itulah kenapa dalam sebelum bulan Ramadan minta sungguh-sungguh ke Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, bagilah aku sampai ya Allah, supaya aku ada peluang nak jadi orang baik, nak berubah, jadi hamba yang lebih baik di sisi Engkau ya Allah. Okey, itu yang pertama. Boleh Okey, kedua, peringatan untuk saya dan semua tentang nak masuk bulan Ramadan ni, ulama kata banyakkan buat dua amalan ni dalam bulan Ramadan. Okey, pertama adalah kena banyakkan membaca tilawatul Quran dan juga tadabbur Quran. Yang kita nak buat hari ni lebih kurang macam tadabbur Quran lah. Cuma saya tak sebut tadabbur Quran sebab kalau tadabbur ni akan ambil masa lama, dia lebih pada reflection. Jadi kita kena banyakkan tilawatul Quran dan tadabbur Quran. Kalau ada antara kita yang sampai hari ni mungkinlah baca Quran tak berapa lancar sangat, mungkin tersekat-sekat, jangan risau. Jangan jadikan tu alasan untuk tak baca langsung. Sebab Nabi kata, sesiapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tersekat-sekat, maka dua pahala baginya. Pertama adalah pahala bersusah payah untuk baca Quran. Yang Allah tengok tu susah payah tu. Kalaulah kita ditakdirkan meninggal sebelum lancar baca Quran, besar pahala kita. Sebab apa? Sebab yang Allah tengok bukan dah lancar belum, yang Allah tengok kita punya kesusahan untuk belajar Quran. Tuan-tuan, puan-puan, saya ada kenal seorang ni, sampai ustaz tu bagi tahu, ada seorang lah, dia macam ayat-ayat nak mudah, IQ rendah. Jadi IQ rendah ni, kita nak belajar, nak ajar dia, memang ambil masa yang sangat lama. Dia umur dah 40 lebih, baru nak belajar Iqra, yang jenis baca surah-surah belakang ni hafal, bukan dia tahu pun huruf ni. Jadi bila ustaz ni mengajar lama bulan-bulan, akhirnya ustaz tu kata apa? Okey, orang macam awak tak dapat baca lancar pun tak apa. Kenapa? Sebab dia memang dah begitu kapasiti dia. Tapi yang penting dia tak berhenti belajar. Sebab yang Allah tengok bukan kita lancar ke tak, yang Allah tengok mujahadah, usaha kita untuk nak baca Quran ni. Lancar tak lancar tu nombor dua. Yang penting usaha, mujahadah dan susah payah kita. Sama juga hari ni, tengah hari ni kan, nak belajar pasal surah yang terbaru ni kan. Kalau susah payah, nak berlapar kan, ni mujahadah yang Allah nak tengok. Okey, itu pertama. Dalam bulan Ramadan kena banyakkan benda tu. Mungkin orang lain boleh baca 30 juzuk sebab mungkin dia hafal, dia baca laju. Tapi kita mungkin tak berapa laju sangat. Tapi tak apa, jangan kejar sangat 30 juzuk tu. Sebab ada orang dia habis 30 juzuk tapi dia punya tajwid ditinggal, makhraj dia lari, sebab nak bagi cepat. Supaya apa? Supaya boleh cerita kat orang, aku dah 30 juzuk lah, alhamdulillah lah. So apa? What's the point? Betul tak? Buat sesuatu untuk memuaskan pandangan manusia. Alright, what's the point? And what is the because? Kan? Alright, itu yang pertama, kena banyakkan. Kita kena tengok, kita jangan compare kawan sebelah. Kita dah compare tahun lepas punya Ramadan berapa banyak Quran kita baca. Kalau tahun lepas kita boleh baca 1 juzuk sebulan, 1 juzuk. So bulan ni kita tambahlah lagi setengah juzuk. Lebih baik kan, ahsanu amala. Banyak kan saya ulang pasal benda tu kan. Lebih baik amalan daripada sebelum tu. Itu yang Allah tengok. Jangan compare orang lain. Sebab masa kita berbeza, struggle kita berbeza, jadual kita berbeza. Okey, kedua, yang kena banyakkan dalam bulan Ramadan ni adalah kena banyak bagi orang makan. Ini pesan untuk saya dan semua. Kena banyak bagi orang makan, terutama 3 golongan ini. Pertama adalah anak-anak yatim, walaupun dia kaya. Anak yatim tu bapak dia meninggal, dia dapat hibah 5 juta kot. Dia bukan tentang duit yang dia ada, tapi dia tentang dia telah kehilangan seorang ayah, tempat dia bergantung harap. Anak yatim ni jangan sentuh. Sebab anak yatim ni, siapa sakiti anak yatim, dia seperti menyakiti Nabi. Sebab Nabi pun anak yatim. Sampai Nabi kata, kalau kita jumpa anak yatim, tapi kalau yang sekarang ni yang tak ada ayah, umur-umur macam kita, tak payah lagi, ustaz saya nak yatim ni. Okay, macam mana ustaz? Macam mana kira? Bukan. Dia nak yatim ni orang yang belum balik kan? Yang belum balik, yang kehilangan ayah, dia kira anak yatim lah. Nabi kata kita kena usap kepala dia. Siapa usap kepala anak yatim, maka dia orang yang Allah ampunkan dosa dia. Kena usap kepala anak yatim ni. Semalam lepas habis kuliah semalam, ada seorang pakcik datang, ustaz saya nak yatim, kira usap ni kira hapus tak dosa? Saya tengok je pakcik tu umur dah 50 lebih. Saya tengok kecil besar tengok pakcik tu kan. Jadi anak yatim kena bagi makan kepada mereka. Ini anak yatim ni, saya bagi tahu siap-siap Hadis Nabi bagi tahu, siapa yang menjaga anak yatim, tak kisahlah jaga dari segi makanan, kebajikan, perhatian dan sebagainya, Nabi bagi tahu kedudukan orang ini dengan aku seperti ini.
di padang mahsyar. Rapat. Okey, itu pertama. Kedua, golongan orang-orang miskin. Kena tahu dekat taman kita siapa orang miskin. Melainkan kalau kita ni memang duduk kat perumahan-perumahan elit. Apa contoh perumahan elit? Saya pun tak tahulah. Putrajaya, elit ni. Cyberjaya, elit ni. Saya pun tak tahulah. Yang saya tahu kalau elit-elit ni macam Hartamas. Kan apa lagi? Sebab banyak harta kan. Saya pun tak tahulah apa yang tempat-tempat. TTDI kira elit ke? Tak juga kan, dia campur-campur juga kan. Saya tak. Kalau kita duduk di perumahan yang campur-campur, maka kita tanggungjawab kita untuk tahu siapa mana orang miskin, mana orang perlu. Kita kena bagi makan kat dia. Kan culture kita, orang tua kita dulu pasal tak, dia akan tukar-tukar makanan. Sebenarnya adat tu hanya perlu masukkan niat saja boleh dapat pahala. Dia kalau sekadar bagi makanan tapi tak ada niat sedekah, dia tak dapat pahala tau. Dia sekadar dapat macam baguslah kau ni jiran, ingat gak aku. Tu je lah. Sebab tu rugi, kena masukkan niat sekali. Dan paling penting, culture adat orang tua ni, termasuklah mak saya juga, dia dah bagi tahu kat saya dah, mama boleh bagi makanan tapi make sure terpawai yang sama kembali. Dia kalau dapat terpawai warna lain, brand bukan terpawai dah, brand Eco pula sampai, dia akan mengamuk lah. Tu saya ingat sebagai ini hari lah kan. Tapi bagus bagi makan kepada anak-anak orang-orang miskin ni. Okay, dua. Ketiga, kena banyak bagi makan kepada orang-orang alim-alim ulama, ustaz-ustazah, tok-tok guru, orang yang mengajarkan ilmu. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi makan kepada mereka ni mengajarkan agama, maka kita akan dapat pahala. Bukan sekadar ustaz tu dia punya pahala, orang yang mendengar pengisian tu semua kita dapat pahala. Sebab tu Nabi bagi tahu, orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, yang berbuka, maka kita akan dapat pahala mereka tanpa dikurangkan sedikit pun. So kalau saya bagi makan kepada tuan-tuan perempuan semua, contoh kat sini ada 20 orang, so berbuka dengan makanan yang saya bagi, saya akan dapat pahala berapa orang? 21. Sebab saya puasa. So kalau dia tak boleh, saya tak payah puasa lah dai. Saya bagi makan puasa, dia tak jadi. Sebab dia syarat dia kena kita puasa. Tapi habis tu kalau yang jenis saya ni datang bulan, tu lain cerita lah. Tapi maksudnya kita akan dapat pahala puasa 21 orang. Sebab kita tahu kita punya pahala mungkin kurang, kosong, lompong dan sebagainya. Boleh So dua pesanan saya lah. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi ni jadi macam kuliah Ramadan pula. Tapi sekadar peringatan. Saya yakin ustaz-ustaz pun ada ingatkan juga benda-benda berkaitan dengan ini. Cuma dua pesan tu lah untuk saya dan semua. Kalau kita bagi sebelum Ramadan, okey, tapi dia makan masa Ramadan, dapatlah juga. Dapat juga. Yang penting dia makan makanan yang kita untuk berbuka dia pada hari dia berpuasa itu. Jadi sebab itulah kadang-kadang kalau kita nak make sure pahala kita dapat, make sure dia makan. Jadi ustaz makan sekarang depan saya. Ni tak boleh ni kalau ustaz tak makan ni, tak ada jaminan lagi saya punya pahala ni lagi. Culture memberi makan ni adalah satu amalan besar dalam agama. Sebab tu dalam Quran ada satu surah tentang memberi makan kepada anak yatim dan orang miskin. Ada ayat khas dalam Quran. Sebab memberi makan ni besar dia punya pahala. Sebab tu kalau kita pergi makan dengan kawan-kawan, perasan tak ada jenis kawan yang dia suka belanja? Ada kawan yang dia macam time tu lah, QR rosak, tak ada duit kecil kan. Saya lah tu. Allah dompet tak bawa. Saya ada kawan yang memang dia suka belanja. Dan memang ada orang-orang yang dia akan marah kita kalau kita bayar makanan dia dan kita. Sebab dia tahu ni pahala ni, memberi makan ni besar. Tu kena cerita tajuk lain lah kan, panjang. Semua macam nak bagi itu, tu ada dua perkara. Banyakkan bagi makan pada orang. Kan lebihkan kuah kan, lebihkan lauk kan, supaya bagi pada siapa? Daripada jiran-jiran kita. So sebab bulan Ramadan juga bulan silaturahim, untuk kita saling memahami kesusahan, kepayahan, kemiskinan orang. Okey? Alright. Cukuplah tu. Sebenarnya saya nak cerita banyak lagi pasal berbuka kat luar macam mana kan, jenis sampai tertinggal solat maghrib, macam-macam lagi. Tapi saya ingat itu nanti ustaz-ustaz lain ceritalah. Okey, sebab saya ada agenda yang besar hari ni. Saya takut tak termula pula sebab ada yang dah remind ustaz, hari ni surah baru kan. Nanti saya tak penuhi janji, nanti macam mana saya nak jawab dengan Nabi nanti kat sana kan. Okey, so saya kena start juga surah ini. Okey, tuan-tuan puan-puan, surah seterusnya yang kita akan sama-sama reflection adalah satu surah yang berada dalam Al-Quran di posisi ke-18. Surah ke-18 yang mengandungi 110 ayat.
Dan surah ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah maksudnya diturun kat mana? Mekah ke Madinah? Dekat Mekah. So kena ingat, kalau turun kat Mekah, maknanya waktu ni Nabi tengah susah ke tengah kuat? Tengah susah. Alright. Okay, itu pertama. Surah Al-Kahfi, bila kita buat tadabbur, kita setiap susunan Al-Quran itu, dia memang ada sebab-sebab dia. Contoh kan, sebelum surah Al-Kahfi, surah apa? Tak apa, biar saya jawab. Dia baru nak cari surah apa kan. Okey, sebelum surah Al-Kahfi adalah surah Al-Isra. Al-Isra ni kisah pasal apa? Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi. So, sebelum surah Al-Kahfi turun surah Al-Isra. Okey, soalan saya, ni perasan tak? Ada orang tanya baru-baru ni kat saya. Dai, dalam Quran kan ayat pertama diturun apa? Surah apa ya? First turun yang dalam Gua Hira tu. Surah Iqra. Surah Al-Alaq kan? Ayat pertama tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Betul tak? Betul tak? Okey, jangan risau. Kita tak rotan punya kelas ni kan. Tapi dalam Al-Quran surah pertama Al-Fatihah. Soalan saya, siapa yang susun ni? Kan? Boleh saya explain boleh? Kan? Sebab dia nak bagi kita faham kenapa surah Isra dulu baru surah Al-Kahfi. Apa relationship dia? Sebab setiap ayat ni dalam tadabbur kita kena tahu kenapa. Okey, selepas surah Al-Kahfi apa? Surah Maryam. Kenapa surah Maryam bukan surah lain? Pun ada sebab dia. So bila kita tahu sebab, kita akan mula menjiwai perjalanan Al-Quran ni. Semua ada relationship dia. Alright, saya bagi tahu macam mana sahabat tahu ini surah pertama, ni surah kedua, ni sampai surah terakhir. Melalui wahyu. Perasan tak, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril akan turun dan Nabi akan membacakan Al-Quran kepada Jibril dan Jibril akan dengar. Maka perbuatan Nabi baca Quran tu, Nabi akan baca secara tersusun daripada surah pertama sampai surah terakhir. Dan Nabi sampaikan perkara ini pada para sahabat. Jadi para sahabatlah selepas selepas kewafatan Nabi, maka Al-Quran ini dibukukan. Oleh siapa? Masa pemerintahan siapa? Saidina Umar Al-Khattab. Maka disusun macam tu. Dan susunan ini bukan susunan ikut sahabat, tapi ikut kepada wahyu yang Nabi dapat, Nabi sampaikan pada sahabat. Okey, soalan saya, kenapa surah Al-Isra dulu baru surah Al-Kahfi? Sebab dalam surah Al-Isra bermula dengan lafaz Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Betul tak? Dan itu adalah permulaan kisah ajaib yang tidak masuk akal bagi logik manusia. Sebab macam mana perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha dan pulang balik ke Mekah dalam masa satu malam? Dia tak logik. Dan begitu jugalah kesinambungan surah seterusnya dalam surah Al-Kahfi, sebab banyak lagi kisah-kisah tak logik yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Contohnya, pemuda yang tidur beratus tahun. Kita paling lama tidur berapa hari? Ada, bila last kita tidur 2 tahun? Tak ada. Maka kisah yang macam tak logik. Tetapi diceritakan dalam surah Al-Kahfi, dan surah Al-Kahfi mula dengan lafaz apa? Tadi subhanallah, subhanallah. Al-Kahfi mula dengan lafaz apa? Alhamdulillah, syukur pada Allah sebab Allah masih mengekalkan kita yakin tentang perkara yang tak logik bagi akal manusia, tapi kita tetap yakin. Penerusan keyakinan itu syukur pada Allah. Okay, nampak Dan ingat, lepas surah Al-Kahfi, surah apa? Ada tak kisah tak logik dalam kisah Maryam? Kisah apa? Kisah mengandung Nabi Isa tanpa ada seorang ayah, tidak disentuh oleh lelaki, tapi boleh mengandung dan lahirkan anak. So ini kesinambungan yang kita kena tahu supaya kita dapat relate. Oh, patutlah ni surah yang Allah nak menguji keyakinan sahabat-sahabat kita bila nak mentadabur dan juga reflect surah Al-Kahfi ini. Okey. Macam mana boleh timbulnya surah Al-Kahfi ni turun? Apa asbabun nuzul? Saya cerita macam ni okey. Okey kan? Asbabun nuzul ni maksudnya sebab-sebab penurunan satu surah ataupun ayat itu. Okey, apa sebab surah Al-Kahfi ni turun? Sebab masa ini kan kat Mekah,
Waktu tu pembantaian dan juga penindasan orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Jadi, orang kafir Quraisy ni dia tak puas hati, macam mana aku nak jatuhkan Muhammad dengan orang-orang dia ni. Maka orang kafir Quraisy pergi berjumpa dengan pendeta-pendeta. Okey, kalau pendeta, apa maksud pendeta? Agama apa? Kristian. Sebab agama Kristian ini adalah dia datang daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam, tapi telah diselewengkan. Jadi dijumpa dengan pendeta-pendeta ni, dia kata, apa kau boleh tak bagi kita tips, apa soalan yang kita boleh tanya Muhammad supaya Muhammad tak boleh jawab, supaya Muhammad ni dia orang dah tak percaya kat dia. Boleh tak, apa benda boleh ajar kita orang tak? Jadi pendeta ni ajar, nanti jumpa Muhammad, kau tanya 3 soalan ni, kalau dia boleh jawab, dia benar. Kalau dia tak boleh jawab, dia palsu, dia menipu. Apa soalannya? Pertama, tanya pada Muhammad tentang roh. Kedua, tanya Muhammad tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua. Ketiga, tanya tentang Zulkarnain. Sebab peristiwa ini berlaku bukan zaman Nabi, dia berlaku pada zaman Nabi-Nabi terdahulu. So kalau Nabi ni palsu, Nabi ni menipu, Nabi tak boleh jawab sebab Nabi tak pernah baca ini barang. Ini cerita Nabi tak pernah tahu. Dan Nabi mungkin reka. Jadi kafir Quraisy dah dengar, okey, mantap, memang kita akan salahkan Nabi ni lepas ni. Jadi dia jumpa dengan Nabi. Ni asbabun nuzul dia. Jumpa dengan Nabi, waktu tu ada sahabat-sahabat waktu tu, dan waktu tu orang kafir Quraisy kata, "Wahai Muhammad, sekarang ni kami nak beriman pada engkau, tapi kau kena jawab soalan kita orang." Apa dia? Kalau kau boleh jawab, kami masuk agama engkau. Pertama, cerita pada kami tentang roh. Kedua, ceritakan kami tentang Ashabul Kahfi. Dan ketiga, ceritakan kami tentang Zulkarnain. Nabi kata, okey, aku boleh cerita. Tapi Nabi, semua kalam daripada Nabi, dia datang dengan wahyu. Jadi waktu itu, Nabi kata, okey, aku boleh jawab. Dan Allah nak menguji Nabi dan para sahabat punya keyakinan, apa jadi? Allah menghentikan wahyu. Nabi tak dapat jawapan. Esok datang lagi, Muhammad, mana jawapan kau? Tak ada. Datang lagi esok, mana jawapan kau? Tak ada. Allah tak turunkan wahyu. Waktu itu goyang beberapa keyakinan sahabat-sahabat. Muhammad tak boleh jawab lah. Dan akhirnya Allah turunkan surah Al-Kahfi untuk menjawab semua persoalan-persoalan orang kafir Quraisy yang dia dapat daripada siapa? Daripada pendeta-pendeta Nasrani ataupun Kristian itulah. Okey, itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Kahfi. Takat ni clear tak? So at least kita dah tahu dah, sebab itu cerita dia, patutlah Allah turunkan surah Al-Kahfi. Okey. Takat ni ada siapa-siapa nak tanya tak? Ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada lah kot tak payah tanyalah. Okey. Okey, apa maksud Al-Kahfi? Al-Kahfi ni kalau daripada sudut bahasa dia bermaksud gua. Tapi kena ingat tau, dalam bahasa Arab, dia ada 2 jenis bahasa. Pertama adalah ghara. Ghara ni gua, tapi gua yang kecil. Kahfi adalah gua yang besar, yang boleh diduduki oleh ramai orang. Okey, itu kahfi. So, ghara pun gua, kahfi pun gua, tapi bezanya pada saiz. Okey, kedua, kenapa dipilih Al-Kahfi? Kita kena ingat, dalam surah Al-Kahfi ni ada banyak cerita. Ada cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ada cerita tentang Zulkarnain. Ada cerita tentang pemilik 2 kebun. Ada cerita tentang Ashabul Kahfi. Tapi kenapa disebut surah ini Al-Kahfi? Kenapa tak sebut Al-Khidir ke? Surah Musa ke? Surah Zulkarnain ke? Kenapa disebut tentang surah ini namanya Kahfi? Gua yang besar. Sebab gua ini Allah letakkan sebagai surah untuk surah ini, nama surah ini, sebab itu adalah analogi dan konotasi bahawa gua ini mengaitkan tentang keguaan. Keguaan ni apa pula nak ini? Keguaan ni maksudnya adalah satu sifat yang terpisah daripada norma masyarakat. Normalization masyarakat akhir zaman, kita terpisah daripada normalisasi itu. Sebab perasan tak, dalam surah tak ada hadis pasal untuk selamat daripada fitnah Dajjal kena hafal 10 ayat surah Kahfi. Betul tak? Pernah dengar ayat itu tak?
Mana ada tentang Dajjal dalam 10 ayat ni? Tak sebut pun pasal Dajjal. Tahu tak sebab apa? Okey, yang ni jangan cerita kat orang. Kan perasan kan? Oh, kena hafal 10 ayat, tapi untuk elak finat Dajjal, tapi tak ada pun pasal Dajjal dalam surah tu. Dalam ayat tu tak ada pun 10 ayat tu. Sebab sebenarnya Allah nak menceritakan tentang Dajjal dalam konotasi akhir zaman punya fitnah berada dalam surah Al-Kahfi, yang kita kena belajar macam ni. Dalam surah Al-Kahfi ada 4 kisah besar. Dan setiap kisah ini menceritakan tentang 4 fitnah-fitnah besar yang ada di akhir zaman, yang perlu untuk kita berada dalam gua. Bukan maksudnya kita menyendiri, maksudnya kita jangan terkesan dengan normalisasi 4 perkara ini. Okey, apa dia? Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Dia bermula pada ayat ke-9. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah tentang ujian apa? Tentang ujian tauhid. Perasan tak pemuda-pemuda Al-Kahfi ini, dia lari sebab apa? Dia lari untuk menyelamatkan tauhid mereka. Sebab ketika itu pemimpin di zaman mereka memang akan membunuh orang-orang yang tidak ikut pada agama dia. Maka golongan ataupun pemuda Al-Kahfi ini melarikan diri. Inilah ujian tauhid. Sekarang ada tak ujian tentang tauhid ini akhir zaman? Sangat banyak. Semalam saya sempat scroll TikTok. Terkeluar satu akaun TikTok ni, dah famous, dah ramai dah follower dia. Dia buat live. Cara dia cerita lebih baik daripada saya. Lebih meyakinkan daripada saya. Nama TikTok tu apa? Ahmadiyah apa benda dah nama dia. Tentang ajaran Syiah. Mendewakan ataupun berimamkan Saidina Ali. Dan cara dia cerita tu, ini hadis sahih, ini hadis sahih. Saya tengok live tu dekat setengah jam kot. Kalau tak ada basic, memang akan join grup Telegram dia. Sebab dia memang ajak masuk grup Telegram dia. Nampak tak ujian tauhid akhir zaman ini? Itu yang pertama. Ni saya nak cerita panjang pula, tapi yang itu pertama. Kedua, kisah tentang pemilik 2 kebun. Nanti saya cerita, sebab dia, kita akan sampai cerita tu. Nanti saya cerita detail. Ni saya cerita secara ringkas kenapa baca Al-Kahfi ini terhindar daripada fitnah akhir zaman. Yang kedua, sebab kisah tentang dua orang lelaki. Seorang ni dia pemilik 2 kebun. Dia berbangga dengan harta yang dia ada. Maka ujian kedua adalah ujian apa? Ujian harta. Nampak tak kita memandang tinggi orang yang ada harta berbanding dengan orang yang ada ilmu? Kita tak heran pendapat mufti. Yang penting kita dengar orang tu sebab orang tu ada harta. Dan kadang-kadang bila kita yang ada harta, kita mula rasa kita sombong dan kita ada authority. Kita boleh buat apa saja kita nak sebab kita ada duit. Kita boleh langgar mana-mana tempat, kita boleh buat mana-mana konten kat mana-mana tempat sebab kita ada duit. Kita ada team. Itu yang kedua. Ujian harta. Ketiga, kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Itu adalah ujian apa? Ujian ilmu. Sebab waktu itu Nabi Musa pernah ditanya, wahai Musa, siapakah orang yang paling bijak dalam zaman kamu? Nabi Musa kata apa? Akulah paling bijak. Maka Allah perintahkan Nabi Musa, wahai Musa, bukan kau paling bijak, kau pergi jumpa dengan seorang ni, guru kau akan mengajar kau. Ujian ilmu. Tadi harta, tapi ada orang juga. Pernah tak jumpa orang yang dia ada ilmu sikit, lebih sikit je, oh dia punya sombong ke main. Kan jumpa kan? Terbayang orang tu. Baguslah kalau kita terbayang diri sendiri. Akulah tu. Maka ada orang dia bongkak, dia sombong sebab ilmu. Oh dia kalau dia sembang, dia je yang betul. Orang lain tak betul, orang yang tak pandai, dia lah yang terpaling pandai. Tu. Ujian ilmu. Keempat, terakhir adalah ujian kepimpinan. Inilah kisah Zulkarnain.
politik, kerajaan, kepimpinan, posisi, kedudukan, maka ada orang dia tewas disebabkan oleh bila dia diberikan ujian kedudukan, baru dapat jadi AJK. Contohlah Bendahari Surau Embang ni, meeting dia jadi bendahari. Dia punya belagak dia lain macam. Barulah jadi AJK kebersihan surau, dah belagak dah. Ni kena kotor ni, jangan duduk, bangun. Dia punya belagak dia. Ujian kedudukan dan posisi. Itulah 4 ujian yang menghinggap orang-orang di akhir zaman. Sebab tu surah Al-Kahfi bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk kita aware tentang ujian-ujian akhir zaman ni supaya tak melekat. That's why kenapa surah Al-Kahfi, supaya kita terhindar, tertutup, diguakan dengan normalisasi masyarakat sekarang ni. Perasan tak? Normal sangat untuk tayangkan kereta kat orang. Normal tak? Normal tak tayang anak kat orang? Normal. Biasalah, ni anak aku masuk MRSM. Alhamdulillah, anak belajar kat Oxford, Cambridge. Nak sebut pun, kita pun payah nak sebut. Sebenarnya itu tak normal. Dia hanya normal di akhir zaman, tapi di zaman Nabi, ulama-ulama ajar anak, harta, inilah perkara yang kena simpan betul-betul. Inilah perkara yang kita kena sorok daripada mengata orang, sebab dia boleh menjemput penyakit ain dan juga fitnah yang besar. Tapi dah jadi normal kan, post pasal anak, normal. Biasalah, saya nak share je inspirasi. Ini hari mungkin inspirasi, tapi bila esok kita buka post tu, banyak like, banyak komen orang puji anak kita, dia bukan dah jadi inspirasi. Dia dah mula jadi riak dan sombong. Sampai, dah mai dah ni, share ni, tekan ads lah, bagi banyak sikit orang tengok. Dia dah lain dah niat. Nampak tak? Sebenarnya mempamerkan harta, dia tak normal. Tapi kenapa nampak normal? Sebab sudah akhir zaman. Itu cerita pasal lelaki yang ada 2 kebun tu. Ini semua hasil usaha aku, ni semua sebab kepandaian aku, kebijaksanaan aku. Tuan-tuan, orang familiar tak dengan ayat macam ni? Kalau dia kaya, dia ada posisi, dia ada pangkat, orang interview dia, macam mana hari ni tuan boleh jadi pengerusi bank yang terbesar dekat Malaysia ni? Apa ayat selalu keluar? Macam mana tuan boleh capai sales 1 juta dalam umur 30 tahun ni? Apa ayat selalu keluar? Sebab kami ada tim teknik marketing yang betul. Kita ada tim sales yang mantap. Kita ada sistem SOP yang teguh. Inilah yang menyebabkan sales kami meningkat, kami dapat capai 1 juta yang pertama dengan masa yang sangat cepat. Tuan-tuan, ini samalah macam kisah yang kita akan masuk nanti, kisah seorang lelaki yang ada 2 orang kebun. Dia merasakan semua harta dia adalah disebabkan hasil usaha dia. Tak ada cerita Allah pun. Padahal hakikatnya yang memberikan kita sales, gaji, pangkat, ni semua Allah. Tapi bila kita dapat, Allah nombor 2, nombor 3. Yang nombor 1-nya, aku. Seakan-akan kita mempertuhankan usaha kita. Kita beriman dengan diri kita. Nabi telah pecahkan berhala-berhala di Kaabah. 360 berhala telah pecah dengan mudah. Tapi Nabi kata ada satu berhala yang paling susah untuk dipecahkan. Apa dia? Berhala diri. Ini yang susah untuk dipecahkan. Maka surah Al-Kahfi mengajar kita untuk memecahkan berhala-berhala ini, supaya nanti kita tak tertipu dengan bila kemunculan Dajjal. Takatnya okey? Itulah, belum masuk ayat pertama lagi. 145. Itulah dia. Okey. Saya nak sambung sekejap lagi, dia drag pula. Macam mana, boleh ke? Boleh 5 minit masa kecederaan boleh boleh. Okey. Kalau tonton, kalau okey saya okey. Kalau tonton tak okey, saya pun tak okey lah, tapi saya cakap je lah. Okey. Pertama sekali, jom kita tengok ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi ilal kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah, dia telah turunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab Al-Quran yang tidak dia menjadikan padanya Al-Quran itu sesuatu yang bengkok, terpesong, menyimpang daripada kebenaran. Kenapa ayat pertama ini menyebut tentang, saya sebut 2 poin kat ayat ni secara ringkas. Pertama sekali, kenapa dimulakan dengan perkataan Alhamdulillah? Sebab Allah nak mengajarkan kita untuk syukuri sesuatu perkara yang kita jarang syukuri. Apa dia? Ni,
tentang kitab yang kita ada hari ini, yang mana Allah jamin tidak akan terpesong dan bengkok menyimpang daripada kebenaran, sebab kitab-kitab terdahulu memang sudah terpesong dan telah diubah. Ayat ni sebenarnya Nabi baca untuk siapa? Untuk kafir Quraisy yang datang daripada pendeta-pendeta Kristian Nasrani itu. Sebab mereka ini adalah orang yang mengamalkan kitab, tetapi kitab yang telah pun terpesong. Nampak tak? Itulah asbabun nuzul, kita faham. Oh, baru tahu. Inilah sebab dia kenapa Allah sebut pasal kitab yang tak terpesong. Supaya Allah nak bagi tahu kitab yang kau beriman tu kitab yang telah terpesong. Tapi Al-Quran tak akan terpesong dan akan dipelihara sampai akhir zaman. Maka syukur kita, tak perlu nak risau dah tentang Quran ni, takkan ada perubahan, akan dipelihara oleh Allah. Itu pertama. Allah nak mengajar kita, kenapa kita tertekan dalam kehidupan kita? Sebab kita terlalu nak cari benda yang kita tak ada, sehingga kita lupa nak bersyukur apa yang masih ada depan mata kita. Kita terlalu cari mungkin kebahagiaan dekat luar, tapi rupanya kebahagiaan ada dalam rumah kita, pada wajah isteri dan anak-anak kita. Inilah kebahagiaan. Tapi kita tak heran, kita nak cari kebahagiaan lain lagi. Akhirnya makin sempit hati dan jiwa kita. Okey, itu pertama, mesej dekat sini. Yang kedua, sebenarnya dalam ayat inilah cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengherdik orang-orang Nasrani ini. Sebab orang Nasrani ini dia rasa dia betul. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan puan-puan, perasan tak dalam nanti kita solat Zuhur kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam Ibn Ishaq bagi tahu kenapa dot itu dibaca panjang. Dot itu untuk golongan siapa? Sebab kita minta perlindungan daripada dua golongan ini dalam Al-Fatihah setiap solat kita. Pertama adalah golongan yang dimurkai. Siapa golongan yang dimurkai? Orang Yahudi. Orang Yahudi ini, Allah ceritakan tentang mereka ini dalam surah Al-Isra, surah sebelum Al-Kahfi. Dan dalam surah Al-Kahfi pula seterusnya Allah cerita tentang golongan yang kedua, iaitu golongan yang sesat, iaitu orang golongan Nasrani. Nampak tak kesinambungan dia? Al-Isra cerita tentang Bani Israel, orang Yahudi. Allah nak bagi tahu orang Bani Israel ni, perangai dia, teruk dia juga diwarisi oleh satu lagi golongan, iaitu orang-orang Nasrani. Dan kenapa dot itu dibaca panjang? Sebab kata ulama, Ibn Ishaq bagi tahu gap antara Bani Israel, Nabi Isa ini, dengan Nabi Muhammad ni tempohnya panjang, beratus tahun. Dan kesesatan mereka sangat panjang. Sebab tu kenapa disebut dot itu panjang. Itu seni dalam huruf Arab, bahasa Arab lah. Tapi nak at least nanti dalam baca Al-Fatihah waladdallin, kita teringat dah. Golongan apa? Nasrani. Okey, tu ayat pertama. Ada 5 minit dah. Tu je lah. Dia ada banyak lagi menarik ni. Allah, itulah panjang, itulah. Tak sempat lah nak buat macam mana. Nanti kita sambunglah bulan depan, insyaAllah, boleh So kita habis dekat ayat berapa? Ayat 1. Aku tak tahulah tahun bila habis ni, sebab ada 110 ayat. Cuma saya buat disclaimer sikit. Kisah pertama akan bermula pada ayat ke-9. Sebelum ayat ke-9, Allah nak kita panaskan badan kita untuk cerita tentang banyak perkara lagi, termasuklah satu ayat yang penting berada pada ayat 4. Ya, betul. Ada ayat ke-7. Tapi nanti saya cerita ayat ke-7. Ayat ke-7 ni powerful bagi mereka-mereka yang serabut. Kalau perasan ayat 7, saya boleh tak saya bagi 2 minit lagi, boleh? Kesian duk tambah-tambah je ustaz ni. Ayat ke-7 cerita tentang, ada perkataan ini, sesungguhnya inna ja'alna ma'alal ardi zinah, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang di atas bumi, iaitu haiwan, tumbuhan dan lainnya, zinah. Zinah ni apa? Zinah ni perhiasan. Dalam kepala kita, kalau sebut perhiasan, apa maksudnya? Gelang, anting-anting, apa lagi? Makeup, apa lagi?
aksesori, kereta-kereta mewah, rumah-rumah yang besar, kita rasa itu perhiasan. Sebenarnya bukan setakat itu saja. Tahu tak apa maksud perhiasan? Perhiasan ni benda yang additional, benda yang ditambah-tambah. Kenapa kita serabut hari ini? Sebab kita terlalu banyak sangat perkara yang unnecessary dalam life kita. Kita banyak fikir benda yang tak penting pun, tapi kita fikir. Banyak sangat perkara yang tak perlu ada pun, tapi kita fikir fokus benda tu. Maka dia menyempitkan hati kita. Maka ayat ke-7 ini, saya teaser untuk bulan depan punya, mengajar kita untuk hidup minimalis. Hidup ini tidak perlu untuk nak fikir banyak sangat benda. Sebab dia akan menyerabutkan kita tu yang jadi anxiety tu. Sebab tu kena belajar the power of ignorance. Banyak benda yang kita tak fikir pun, tapi kita sibuk fikir. Banyak benda yang sebenarnya menyerabutkan kita dan benda tu tak penting pun, tapi itu yang kita fokus. Maka Al-Quran mengajar kita, ini benda-benda perhiasan-perhiasan ni, benda kecil-kecil ni kau jangan fikir sangat. Sebab ada benda yang lebih besar yang aku nak sampaikan dalam Quran. Contoh, dalam surah Al-Kahfi, cerita tentang pemuda yang duduk kat gua kan. Dalam Al-Quran, Allah tak sebut gua tu kat mana. Tapi kita, kat mana lokasi gua ni? Berapa saiz, berapa ekar gua tu? Bukan tak boleh tahu, tapi itu perhiasan. Yang penting message Ashabul Kahfi itu yang Allah nak sampaikan. Jadi life kita serabut sebab fokus kepada ni, unnecessary things ni, sampai kita serabut. Perasan tak kita pergi hotel, kenapa rasa macam lapang, lega, best? Balik rumah je serabut. Apa sebab? Sebab perasan tak dekat hotel kita hanya bawa apa yang kita perlu. Life serabut sebab kita banyak sangat carry benda yang tak perlu. Kat rumah kita banyak tak benda tak perlu sebenarnya? Banyak. Suami banyak-banyak. Dah lah suami punya ni lah, baju kadang dah lama tak pakai kan, benda-benda, sebab benda tu semua akan nanti akan dihisap. Sama juga dalam panjang punya aku cerita dalam filem Imagine Nur yang dia punya OST dia yang menang anugerah juara lagu tu, Hasrat tu. Filem itu dia cerita tentang ada satu scene tu, skrip dia, pakcik tu nak mati tau. Pakcik tu kata ke anak dia, penat bawa banyak-banyak ni, bawa apa yang perlu je. Apa yang kita nak bawa nanti kat sana? Amal. Tapi kita sibuk apa? Jam, tudung, telekung, kasut mahal, Vans, kan? Kita sibuk benda-benda unnecessary. Kita lupa benda yang patut kita concern untuk kita bawa ke sana. Sebab tu surah Al-Kahfi sesuai untuk akhir zaman. Nanti kita cerita bulan depan. Boleh InsyaAllah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.